Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaikhul Ilahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وجاهد المجاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد رب يسير ولا تعصير رب يسير ولا تعصير Rabbi yasir wa la tu'asir. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anna bihi bi'ulumihi fid daraini amin. Tuan-tuan dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas limpah kurnia serta taufik dan hidayah, dan masih lagi diberi kesempatan, keizinan oleh Allah Ta'ala dapat menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah, di malam dapat kita sambung kembali kuliah maghrib pada kitab Nasihat Agama Wasiat Iman ditajuk Tugas Si Pedagang. Itu hanya tugas si pedagang, maksudnya orang yang berniaga. Orang yang berniaga, pedagang sama peniaga. Jika anda seorang pedagang yang berjual beli, maka wajib atasmu meninggalkan semua muamalah, mana perjualbelian yang tidak sah ataupun muamalah yang haram dan yang makruh. Wajib. Muamalah yang tidak sah, yang tidak ada akad. Patutlah kita beli rumah, beli kereta, beli tanah dalam amount yang besar, kita kena akad. Melainkan amount yang kecil-kecil itu ada khilaf ulama. Ya, beli bawang, beli beras, apa tu, kan? Yang besar-besar ni puluh ribu, kena ada akad. Kalau tidak ada akad, tidak sah jual beli. Tidak sah jual beli. Ataupun kita buat muamalah yang haram. Muamalah yang haram mana kita berurus niaga dengan adanya riba. Contoh, ada riba, biasa riba al-fadli. Kita hutang, lepas tu kalau kita loan bank, kita mesti loan Islamic loan. Sama ada rumah, kereta, tanah, apa tu, mesti pastikan Islamic loan. Kalau kita ambil conventional loan, memang confirm kita kena riba. Confirm. Ataupun kita ambil insurans kereta, ataupun insurans motor, ataupun life insurance, mesti kita kena ambil Islamic insurance. Jangan pergi ambil kurnia, jangan pergi ambil selain daripada Islamic. Takaful ikhlas ke tak ikhlas ke, Malaysia tak Malaysia, takaful dan etika. Sekarang ni ada dua yang Islami. Yalah,
Kalau yang Islamik banyaklah, dunia lah, apa, sampul lah, Uni Asia lah, macam-macam. Kalau kita pergi dulu, kita akan terlibat juga dengan riba. Hukum dia haram. Itu juga dalam KWSP. Dulu cerita tak ada, kita tak mau cerita lah benda tak ada. Nak cerita apa? Yang tu yang ada pun. Dulu tidak ada bank Islam, dulu tak ada apa, tak apa, tak ada. Tak ada perbankan Islam. Dah kita nak buat macam mana? Benda yang tak ada. Masuk daruri. Daruriyat. Ad-darurah tu ubihul mahzurah. Tapi sekarang dah ada. Dulu KPSP tak ada ilmu Islami. Sekarang dah ada. Wajib kita kena pindahkan. Siapa tak pindah hukum dia haram, dan setiap interest haram dia ambil. Bonus sekarang interest ke apa kan? Haram dia ambil. Wajib dia kena pindah. Dulu tak cerita. Dulu tak ada cakap apa. Maknanya kita tak bermuamalah, mesti bermuamalah dengan cara yang sah, cara yang halal. Jangan cara yang haram, cara yang tidak sah. Kalau kita bermuamalah yang tidak sah, setiap income kita juga tidak sah. Income kita juga dikira sebagai haram. So bila kita makan benda yang haram, haram mudah ada. Sebab terjaga. Sebab duit kita bawa makan. Kenapa? Kalau kita beli baju sekalipun semayang dengan baju yang beli dengan duit haram, semayang sah semayang, tapi Tuhan tak terima. Macam orang minum arak, walaupun sedikit yang minum arak, satu titik 40 hari Tuhan tak terima semayangnya. Sah tak sah pula. Time mabuk pun tak sah. Habis TikTok, okey lah. Kalau tengah TikTok tak boleh lagi. Tahu TikTok kan? Habis TikTok, okey pak, boleh lah semayang. Sah lah semayang. Tapi Allah tak terima 40. Setitik 40 hari, satu gelas. Ya kau tengoklah kalau rajin kan. Kalau rajin fikir apa titik. Nah kalau rajin, tak sama dia minum berapa jam. Kan main jam sekarang ni. Berapa kolek? Faham? Sebab tu perlu taubat. Kalau kita dah buat masa yang lampau, sekarang ni perlu taubat untuk diterima amal ibadat yang kita buat. Taubat, insya-Allah Allah terima balik amal ibadat yang kita buat. Dengan syarat mesti taubat yang nasuh, taubat yang nasuha. Untuk membezakan semua itu, hendaklah anda mempelajari hukum syarak dan melengkapkan diri dengan ilmu fiqh yang menentukan syarat-syarat perjualbelian dalam hukum Islam. Lepas tu kena ada fiqh bab muamalah ni. Kita rumah mengajar bab semayang. Bukan salah dah. Islam sembahyang saja kan? Bab lain? Sebab saya dah mengajar. Saya mengajar ke sikit dah. Bab wasiat, bab praik, bab apa wakaf, wasiat praik, bab praik, dia pun tak mengaji lah. Dah kitab tak habis. Dia pun minta ganti kitab lain. Ikut suka apa-apa JK masjid. Pening kepala lah Ustaz. 1/2, 1/3, 1/6. Walhal ngaji Faiz wajib tuan-tuan. Tuan-tuan bila mati nak bagi macam mana? Seorang mati meninggalkan seorang isteri, meninggalkan 2 anak lelaki, 2 anak perempuan, seorang ibu dan seorang bapa. Bapa berbahagian tuan-tuan bagi. Kita bagi sama rata Ustaz. Sama rata pun mesti atas paper mesti kena buat secara paraib. Tutup saya kata. Tak boleh kita tanpa kita tahu bahagian kita, kita bagi sama rata. Seorang dapat seorang 10,000, seorang 50,000. Tak boleh. Mesti tak pakai baik. Hang 30,000, hang 25,000, hang 40,000, hang 80,000. Okey. Sekarang hantarlah bagi hang 80, bagi hang 40, bagi hang 30, bagi hang 20. Macam mana kita bisa berkata boleh? Setuju tak? Setuju. Baru boleh. Ni hang tak tahu bagi hang berapa, hang nak bagi berapa.
Nak hibah balik berapa? Mesti kena tahu. Maknanya mesti buat sistem faraid. Mesti dikumpul semua harta dalam arwah, dibagikan 1/8 hari asabah, 1/6 ibu, 1/6 ayah, 1/6 bini, 1/8 anak laki-laki, asabah 2 nisbah 1. Kalau 2 laki 2 perempuan bagi berapa? Bagi 6. Baru boleh kita bagi sama harta. Itu juga tentang muamalah. Ada jual beli salam, ada jual beli cara bertanggung, ada khiyar syarat, ada khiyar majlis. Apa khiyar syarat? Apa khiyar majlis? Buat syarikat atau syarikat abdan. Apa syarikat abdan? Kena ada. Teman-teman orang yang meniaga ni, dia kena wajib ngaji. Masuk bidang meniaga ni kali ada kena tahu. Kita, walaupun kita tak nak beli, kita membeli. Kita juga berurus niaga. Lepas tu kadang-kadang saya dengar orang tu tukar duit, main tukar duit di masjid. Dia tukar duit RM1, dia nak dia RM1. Dia tak bawa duit, nak tukar 50. Patut RM200, kena bagi 4 keping RM50. Tak, dia sapu pun. Dia kata aku ambil dua, RM200. Sehari hutang pun main bayar. Apa ni tukar lah. Aku lupa bawa duit. Hutang bayar. Memang hutang main bayar. Tapi itu riba. Riba bertanggung. Saya tengok ada 3 masjid. Sebab saya ranjau sama saya masih bang kira duit tu. Saya kira kumpul duitnya sono. Kumpul saya minta sembang. Tiba-tiba main petang bayar. Saya tanya dia apa? Saya buka dia Ustaz. Ambil tu, bagi hutang main. Dia ambil duit tu main. Dia ambil duit hang main tu. Yadan biyadin. Yadan biyadin. Tidak. Ni, akad hutang. Aku hutang duit masjid RM200. Dari saya hutang RM200. Hutang ni main bayar. Kalau tukar, sama juga tukar duit shilling. Duit shilling, macam mana? 100 dia bagi apa? Bagi RM98 gitu. Dia awal-awal dia potong lah RM2 kalau di mana kan. Itu tak boleh. Shilling 100, duit not. Duit not lah. 100. Duit kertas 100. Mesti sama dengan sama. Kita tukar beras dengan beras, padi masuri, padi malinja, sekilo padi masuri, sekilo padi malinja. Sekilo padi masuri, sekilo padi pulut. Pulut dia berat, dia sudah berat. Pulut ni mahal, mana boleh. Kalau sekilo apa padi malinja, beras malinja contohnya, sekilo setengah, sekilo beras pulut, sekilo beras padi malinja, tukar riba. Nampak? Nak tahu. Kita tak tukar, kita beli dengan duit. Tak ada masalah lah kalau beli dengan duit. Tapi tukar. Jangan sama berat, sama jenis, mesti sama timbangan. Mesti sama timbangan. Kalau tak sama tak apa lah. Begitu. Kurma ajwa, kurma apa ambak. Contoh, sekilo ajwa, sekilo ambak. Ajwa sekilo 100, ambak sekilo 80. Itu tak dipertikaikan. Kalau tidak, beli pakai duit. Jual ajwa, ambil beli apa ambak. Hang nak tukar. Aku ada kurma ajwa, hang ada kurma ni, kita tukar sekilo. Jenis yang sama kurma, nama yang lain. Itu bab buah amal. Mana? Belajar ilmu fiqh. Kena tahu. Benda yang ditukar jadi riba, pagar riba ada berapa. Kita nak tangguh beli macam mana, kita nak batalkan jual beli kita macam mana. Khiyar majlis berapa hari digunakan khiyar majlis. Lepas tu khiyar syarat macam mana pula khiyar syarat. Sebab al-bai'u bil khiyar, jual beli dengan khiyar, dengan pilihan kita. Jual salam tu macam mana? Banyak mana?
Ya. Hal ini adalah wajib, tidak boleh diabaikan oleh setiap pedagang mukmin. Malahan kalau berusaha niaga, mesti tahu. Dia kata mesti tahu. Berapa ramai peniaga-peniaga yang tak ngaji? Berapa ramai peniaga yang tak ngaji? Niaga pasar malam, niaga pasar raya, niaga di mana sekalipun, berapa ramai yang mengaji? Wallahu a'lam. Berkata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, tidak boleh menjual ataupun membeli di pasar melainkan orang itu telah terlebih dahulu mengetahui hukum perjualbelian yang ditentukan oleh ahli fiqh. Dia aduh. Itu kata Umar Al-Khattab. Tak boleh terus niaga dengan dia yang tak tahu hukum jual beli, dia tak tahu. Ayah kita tengok yang dia di pasar tu tak mengaji, kaki mengaji tu. Berat cerita tu kata Umar Al-Khattab. Sebab dia tak tahu tentang perjualbelian. Siapa yang tidak memenuhi syarat ini dikhawatiri akan memakan riba. Dia tak tahu. Nah, jadi riba. Sedang dia tidak mengetahui. Demikian pesanan Sayyidina Umar bin Al-Khattab kepada sekalian pedagang muslimin. Pesan Umar, nak berniaga, hampa mesti mengaji ilmu fiqh. Kalau tak robok ibadat, robok gunakan, robok muamalah dan robok jinayah. Kami guru takmir sekarang di Kedah mengajar. Saya daripada robok ibadat, lepas tu kena mengajar juga bab munakahat dan juga bab muamalah. Saya dah mengajar dah bab munakahat. Dulu saya mengajar bab muamalah. Saya dah mengajar dah kata di Masjid Sungai bab muamalah. Bab jual beli, bab dia tahu di salam macam mana apa. Taklah kata alim, boleh lah tak ada fardu ain. Alim tu juga bohong ya. Tapi tahulah macam paraid pun tak alim juga, tapi bolehlah mengajar paraid, tahulah banyak tak ada pun tahulah, bolehlah kira kata nak kira boleh. Kalau masalah kan, masalah ingatlah orang mati meninggalkan seorang isteri berapa bahagian dia, berapa bahagian dia, insyaAllah ingat boleh. Tak ada alim. Di sekolah ni kita kena tahu. Bukan kata mengaji untuk alim, tak mengaji kita tahu hukum. Kita buat semayang. Bukan kata bagi baju ustaz dah. Kalau kita tahu rukun 13, rukun khawli itu apa, rukun fi'li itu apa, berapa rukun khawli, berapa rukun fi'li. Lepas tu bacaan kita macam mana, biar betul. Nak cantik kita berlaku, duduk tawar, duduk apa, duduk istighfar, duduk macam mana. Cantik kalau kita tahu. Kena ada ini buat semayang, wudu, syarat sah wudu, batal wudu, khutbah, rukun khutbah berapa, syarat sah khutbah berapa. Ni baca khutbah yang haram sampai tak tahu langsung syarat wajib sah khutbah pun tak dulu. Habis macam orang semua. Kita ni tangkap muat je. Jadi ada orang tu imam pun sama, tangkap muat jadi tu imam. Dia bukan minta kamu ibadat, bukan minta kamu. Ibadat mesti cari orang yang ada ilmu. Bukan ustaz. Hang mesti ada ilmu. Hantar. Hang nak niaga, hantar buat niaga. Hang nak niaga khutbah, hang mesti tahu rukun khutbah berapa, syarat sah khutbah berapa, batal khutbah berapa, dan ikhtilaf dalam khutbah macam mana hang nak buat. Hang mesti tahu. Ni kalau kita ambil sama-sama, dia jadi asal kita lupa. Itu sinar ni lupa lah. Walau 1000 orang minta belakang kita tak tahu. Saya pun cakap besar, saya minta kat Tuhan, Allah Tuhan tu jangan bagi aku lupa juga. Ingat imam berat. Kita boleh kata kita bagi kita lepas kata, ya lepas kata. Dosa dia tu siapa nak tak tanggung? Dosa orang Jumaat tak sah, siapa nak tanggung ni 2000 orang ni? Halah nak tanggung dosa. Dosa hang pun sendiri pun hang tak tanggung. Hang nak tanggung dosa orang.
Sebab tu dalam kita akhir zaman, tu imam makin hari makin kuat. Hang tolak aku, aku tolak hang. Nampak hang makan sebanyak sikit, buat sikit kira boleh, kira biar. Nampak pakai kemas sikit, kira biar. Tu belum test baca hal yang macam mana. Belum test bacaan tahiyat yang macam mana. Rukun qauli dia macam mana. Dan mesti kata akhir zaman ni tu imam yang kuat. Tak ada imam. Kira minta kat muatnya. Satu surah tu imam sampai 9 orang. Tapi yang ada kualiti yang boleh baca okey 2 orang je. Yang ni semua tu ustaz Allah hancur pun imam, hancur pun. Tak, dia kuat IJK, dia kuat lentik, dia kuat tanggung lah. Dia bagi janjian dah cukup. Fungsi dia nak sampai tengkok dia bukan banjur lah. Biar terasa pun kira bagus juga lah. Ya. Dia kira IJK ni kena sampai tengkok mereka lah. Janji orang tak komplain. Ada tu imam, ada. Tu imam betul tak betul? Dia pun tak berikan. Saya boleh tegak seorang tu imam. Dia muda lagi, saya ingat awal 40-an tak pun tak sampai 40 lagi rasanya. 30 lebih betul, rasa 35 betul. Saya pergi mengajar, saya tak nak mengajar macam itu. Orang tu pun pagi, saya pun tengok ada free tulisan hari pagi. Saya dengar imam macam tak nak betul ihdinas siratal mustaqim siratal ladzi. Tapi mungkin aku ni takkan lepas belakang tu lepas aku bidan tu. Ada imam lain takkan tak juga. Kita ingat kita salah. Ini 3 kita pun dia buka bandar juga. Lepas tu ada kosong pada ustaz, ada kosong ustaz bagi kami lah. Kami nak ustaz juga. Saya tak ada kosong. Tapi ada orang minta laluan, saya bagilah. Macam bunyi cakap ni minta laluan bagi ustaz kasih. Dan saya, ustaz boleh? Boleh lah, tak masalah. Saya tak boleh bangun mau tak. Ada kosong ni? Dia cek-cek, dia pun ada kosong. Boleh ustaz? Boleh ustaz? Baru ni dah satu masjid buang Allah. Ada 4 kali pun tetap. Dapat sebulan sekali tetap. Kalau mau ambil, tak mau sudah. Orang ni nanti tidak. Kami nak ustaz. Dia tak apa buat. Belum jatuh di ke tanah. Orang sambut insya-Allah. Mana tak apa. Rezeki kita Tuhan atok siap lah. Kalau kita nak heran. Ya, rezeki orang Tuhan atok siap lah tuan-tuan. Apa kita nak heran rezeki Allah Ta'ala? Ya, dia tak duduk. Binazir mai offer lebih dari juta pula. Asyik lagi. Dah tak banyak. Takat muka metal. Nah, banyak tu dah lah. Muka metal. Nah. Kan kata banyak kita pun tak dimana banyak pun bagi bakau kan kita sapu ya. Dia apa dia? Nak bagi kita minta. Dia pun nak bagi. Siapa pun ni ajak pergi macam dekat lidik apa lah, pergi bertam resort mana lah ajak. Apa pergi lah, aku sibuk sangat. Kita bagi hotel, bagi makan minum. Tak mahu api lah. Kan? Tak pun kan seronok sangat nak minum badan. Tak ada rezeki. Ini sepatutnya saya mengajar ni. Apa minggu lepas, 21 lepas kan? 12 bulan lebih. Saya tengok dia. Saya panggil dia. Bang, ustaz nak tengok sikit. Tadi baca tak betul, tak sah sembahyang. Tak sah sembahyang, tanggung pun tak sah semua. Saya dah main, mari, insya-Allah dia. Betul dia. Kita baca dia dulu sikit. Ihdinas siratal mustaqim. Sirah, bunyi sirah. Ihdinas sirah. Sirah, bukan ihdinas surah. Sod bagi bawah ni bunyi si, bukan sod bawah bunyi su. Tak tahu lah. Hari Sabtu ni saya tak pergi pak. Tak tengok kita betul. Betul lah. Ada terima takbir Allahu Akbar pun ada juga. Satu lagi nak betul huruf hamas. Allahu Akbar. Akbar tu apa? Allahu Akbar. Akbar apa? Tukar dia kha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa akbar? Allahu Akbar. Hamas. Kenapa berarti?
Makan. Jadi jangan kata imamnya kena, kita kena sentiasa perhati kita punya baca. Sebab orang belakang perhati kita. Tapi subuh tadi pergi ke PYA, saya dapat anugerah dekan. Alhamdulillah lah, dapat anugerah dekan. Dalam orang tu lah, bayar ke masjid, dia awal sikit. Bayar ke masjid, dia semayang, dia bawa surah sajadah. Dalam tutup dengan al-mu. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shalihin. Patutnya tu dia wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum tutup al-mu. Tutup dengan al-mu. Dia sejadah al-mu dengan yasin dan terlihat tertupat tentang al-mu. Kita di belakang tu dengar lah. Dia pun terus jalan selama blok kan. Tak apa bukan batal solat, tapi nak cerita kata tu lah. Kalau kita tak betul-betul fokus pada semayang kita, ke mana pun. Lepas tu semayang, fokus tu cukup penting. Cukup penting kita fokus. Kalau tidak, cacat marwah. Sebab belakang kita semua orang ni dengan ilmu. Contoh orang payah ilmu. Ya, berkat kita baca lepas isyak, istiqamah sampai boleh hafal. Kalau tidak, qabalahu. Siapa yang mula-mula yang perkenalkan lepas isyak baca ilmu ni, dia pahala dia banyak. Pahala dia. Boleh kata semua masjid sekarang ada baca ilmu. Nah, sampai kita boleh hafal. Dulu kita pernah hafal ilmu, haram tak hafal. Itu kita untung. Memang apa yang dikatakan oleh beliau itu benar dan sering berlaku kepada seumum pedagang muslimin sedang mereka tiada sedar. Kita nak urus niaga, kita tak tahu hukum, kita jadi tak langgar hukum habis. Kita langgar hukum, kita tak sedar sebab kita tak tahu. Macam kita bawa kereta, orang tak tahu dah boleh tu salah, dia langgar, dia tak tahu. Tapi kita tahu dah boleh tu salah, kita langgar, dia nyakit lah tu. Dengar? Dalam perjualbelian anda harus bersifat sempurna. Baik perilaku, tidak menginayai dan sentiasa berlebih kurang ni orang berniaga. Akhlak ni agak bak panggil elok sikit. Kita kalau tawar ni boleh kurang sikit. Dia kata nak muat mencari kedai lain lah kata. Perangai tu. Dia kalau tak boleh bagi, minta maaf lah, saya tak boleh bagi harga tu. Harga yang kau minta, yang abang minta, Tuan Haji minta maaf lah Tuan Haji, saya tak boleh nak bagi harga tu. Tuan Haji tak tengoklah kedai-kedai lain kok dapat harga yang rendah. Saya buat masalah tak boleh bagi lah. Ni jengih-jengih orang jaga, jengih-jengih. Nak orang dia kata percaya kedai lain dia kata. Akhlak tak ada. Bagi Cina tuan-tuan tengok, ambil contoh Cina. Bukan ni, tuan-tuan dengar resis sangat. Sebut nama Cina nak marah saja. Tapi itu sokong Cina Allah. Sokong dari mana? Pergi beli kedai Cina. Repair kereta kedai Cina. Marah Cina, pam. Kau bagi kaya Cina tak ni. Ni resis. Ya. Tuan tengok orang Cina mega ni mana. Kedai spare part sebelah-sebelah ya. Kedai motor sebelah-sebelah ya. Lepas tu mereka menega boleh maju. Mereka tak perasaan asal dengki tak ada. Kalau kita tawak pun dia kata, ayah minta maaf je orang tak boleh kasi. Kita try sebelah tengok sebelah. Kita try sebelah. Dia tunjuk dia try sebelah tu. Dia tak kata ni, dia tak buat mana sana barang lokal, barang ni tak boleh, barang lama. Kalau kita ni barang lama apa semua, dia punya pelekeh orang tu. Kita ada sana buat sikit pun semua barang lama, barang ni Cina dah panggil tu. Tak ada. Memang. Sebab tu kita ambil. Sebab niaga ni kena tengok baik perilaku, akhlak kita kena baik. Mana dengan manis muka, jual
Kan apa, kata apa? Customer always right. Kenapa? Dia yang bagi kita duit. Amat nombor-nombor, orang tak main, lingkup dia kan. Kenapa? Sebab tu orang kata apa? Janji hang beli. Janji hang beli, janji niaga berlaku. Customer biasa tu Nabi Muhammad, dia niaga. Dia Muhammad dia kata, dia pengembala kambing dan dia meniaga. Kenapa dia tak pengembala unta? Kenapa dia tak pengembala lembu? Sebab dia binatang yang tak ketegak, kambing kan? Paling ketegak, kambing kan? Tak dengar cakap. No. Lepas tu, yang urus niaga yang paling susah dengan manusia. Sebab tu Nabi larang kalau hang tak mau beli, jangan pergi tawar. Ni tawar ni bagi nak gila buat tawar. Sebab tu dia harap kalau kita tawar lebih-lebih, dia pegang tangan kita tu, hang beli, dia bagi, hang beli. Dia paksa kita beli. Tentang pergi Mekah tawar gila-gila tu, no? Dia mengadam, dia bagi. Tiba-tiba kita nak keluar, dia pegang tangan kita. Dan Nabi melarangnya, kalau hang tak mau beli, tak ada hati nak beli, jangan pergi tawar, pergi cuci mata cukup. Tengok. Tak apa. Ni tawar ni, dia bawa-bawa ni 150 boleh tak? Nak 50. Dia tak boleh, ambil 80. Dah. Kita pun tawar 55. Dia pun tak boleh cakap 60. Dan minta 70. Dia kata ambil tak apa. Minta apa pula lah. Kita punya perangai hudu. Nah, memang hati tak mau beli, jangan pergi tawar. Nabi larang. Hati nak beli tak apa. Sebab jual beli bil khiyar, pilihan. Aku ada duit, hang ada barang. Hang boleh bagi dengan harga yang aku mahu, aku beli. Hang tak boleh bagi, aku tak beli. Sebab kita memang nak beli. Hati kita memang nak beli. Sebab tu kita tawar. Jadi kita tawar dengan harga yang kita minta, dia tak boleh bagi. Ayah beli. Ya. Macam saya beli kereta kancil tu, muka 1,000 je. 2012. Lebih kurang lah. Beli. Saya nak insurans, loan, Islamic loan, insurans, Islamic insurans. Okey, loan dia boleh bagi. Tapi insurans dia tak bagi. Dia mesti ambil kurnia. Saya tengok tes dan saya kata, bolehlah kawan, kat satu beli. Tak boleh, dia kata, you first year mesti kenakan. Second year tak apa, you angkat. First year mesti you angkat dengan kita. Kita tolong kan? Tak boleh tolong. Betul tak tolong kan? Tak boleh tau. Tak boleh. Ni, bagi RM9 balik. Dia mau pergi mana? Simpan ini kereta. Ini cancel. Tak ada beli. Saya kata dah, you punya kereta, I punya duit. You boleh kasih, I beli. You tak boleh kasih, tak apa. Dan you suka, saya cari. You suka bukan you ada you suka. Ni, banyak you suka lagi manjung ni. Saya boleh cari. Ni, pukul telefon tu balik. Poncang-cancang. IG punya satu orang, wah bikin. Saya ada buat, Pak Syekh. Saya ada buat. Kita dah dosa kita yang dulu pun dah berlambak dah. Nah, jangan pergi tambah dosa baru. Boleh buat. Ambil etika, boleh buat. Saja dia mengada-ngada, nak bagi hendak laku insurans apa. Kenapa? Kalau kita keras sikit, tak bagi, tak ada punya kereta. Tempat lain banyak lagi kereta. Apa masalah? Orang dia kereta, dia tak mahu kereta, dia nak duit. Nah, tiba kita ni kebulok sangat. Dosa pun dosa lah dia kata. Tak apa lah kata dosa pun. Seorang ustaz, saya seorang ustaz tu. Kita tengok dia punya insurans, apa kurnia pun. Saya nak kata dia, beli, ajak kita naik. Kata kata baru. Saya pun buka dia punya tu. Tengok insurans kurnia. Saya kata, Syekh, ni haram ni. Saya kata tak apa, first year ya. First year, setahun kata haram. Dosa. Pujak. Betul tak mahu kawan Ustaz Madan. Mulut ni,
Bukan aku dia ada hebat, pula aku dia pun hebat, siapa suruh. Dia kata, hantar mengajar, hantar tak beramal dengan ilmunya hantar. Hantar mengajar riba dia haram, hantar libat dengan riba. Dia kata dia, diam terus. Diam terus. Sekali itu kuasa dia kata, tak naik dah. Sampai elok. Tak ada bapak dia beli, tuan-tuan. Kita boleh skip, kita skip lah tuan-tuan. Kalau tak boleh nak elok macam mana, tak apa lah. Ya, benda kita boleh elok. Saya bisa marah seorang kan assessment tuan tolak ke insurans. Saya bila kita sangka saya nak insurans Islami, main-main tengok punya. Saya telefon assessment. Bang, saya kata saya nak insurans Islami. Dia kata, iya kau Ustaz. Iya. Saya WhatsApp apa semua. Apa-apa dia bagi saya. Pagi pulang balik. Yang insurans telefon, Ustaz, alah Ustaz, sama je suruh mana pun. Saya kata, kalau abang nak masuk neraka, jangan ingat saya sekali kan? Tidak. Dia memang apa? Kalau abang nak masuk neraka, jangan ingat saya sekali, masuk sorang-sorang kan? Halal dengan haram sama kan? Dosa dengan pahala sama kan? Saya nak abang tukar sekarang juga. Dia kata, abang kalau tukar ni seminggu sebulan pun tak apa, saya dah kata lagi. Dia kata sama, nampak orang tak mengaji. Dia kira duit dia. Dia kata neraka surga sama. Kalau nak masuk neraka dengan kat saya, aku tak masuk neraka. Hang masuk semua-semua sudah. Pedah tu. Sebab aku mengajar, hang orang ajar. Aku ni ustaz, hang kata sama, haram dan halal. Orang ajar. Ya. Main aku dapat terus nangan. Ustaz lain dia boleh main-main. Habisnya sikit penggana. Kan astagfirullah kata surah Al-Kahf dalam perjualbelian. Itulah. Kamu jawab. Soalan. Kan nama ni. Habis sampai mana? Boleh? Boleh saya. Saya tuan-tuan, tak kita ustaz malam ngajak ambil waktu ni meripau pula. Dalam perjualbelian, anda harus sifat sempurna, baik laku tidak menginayai dan sentiasa lebih kurang. Niaga lebih kurang tuan-tuan. Kalau alah ambil lah, kalau ni sekilo, ambil lah buah muatan 3 biji tanpa miskin lah. Rian jangan ada rian tak boleh beli sebiji mampu kita. Apa lebih, kalau lebih sikit-sikit 1 gram 2 gram, yang rendah lah sekilo 1 gram, sekilo dah lah. Kan? RM9, RM5, RM9, RM24, RM9 dah. Kira lebih kurang macam tu mereka. Jangan sekali-kali loket dekut, terlampau berkira-kira sangat. Ni sampai ni timbang beras ni 2 biji pun ambil buang. Beras 2 biji lebih pun ambil buang tu. Punya berkira sangat. Niaga tu. Tu, terlampau berkira-kira. Dalam serba-serbi. Mu'tan ni timbang lebih sebiji, ambil kurang. Sebiji yang mu'tan lebih, ambil. Allah punya berkata-kata betul lah. Takkan jering tim niaga apa lah. Sebab sifat-sifat yang baik itu akan menambahkan berkat dan melipat kali gandakan perkembangan perniagaan. Niaga berkat, insya-Allah niaga maju. Kita niaga berkat, untung sikit tak apa, tapi berkat, maju niaga kita. Kata Nabi SAW, rahimah abdun samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Allah menurunkan rahmatnya ke atas hamba yang tertolak unsur apabila menjual, bertolak ansur apabila berjual, bertolak ansur apabila membeli, dan bertolak ansur apabila menagih hutang. Tagih hutang macam mana? Kalau menjual tapi betul-betul nak bayar lah. Kalau ni tak bayar tu elok buka kayu 3. Gaji 15 bulan je. Boleh tak? Hujung bulan. Abang kita tak apalah, hujung bulan tak apa. Itu tolak ansur. Tapi bila majak, boleh tak tengah bulan pula? Asyik tengah bulan, hujung bulan. Setahun tak bayar. Itu kan tolak ansur orang tu. Itu ni nampak kan? Nampak? Kalau cantik, abang kata tak apalah ustaz, saya halal lah ustaz. Banyak pun 5,000 je. Kan? Kata Nabi SAW lagi, afdalul mu'minin rajulun samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza iqtada samhan samhan idza qada.
Kaum mukminin yang utama ialah orang yang bertolak ansur ketika menjual, bertolak ansur ketika membeli, bertolak ansur ketika menagih hutang, dan bertolak ansur ketika membayar hutang. Macam mana bayar hutang tolak ansur? Macam mana? Menjual hutang RM5,000. Okey, menjual ni RM5,000. Hutang saya RM5,000 menjual. Okey. Minta halal menjual. Terima kasih banyak-banyak RM5,000. Ambil pula RM500, yang menjual RM5. Dia apa ni Ustaz? Ambil lah menjual. Alhamdulillah, syukur. Itu bukan riba lah. Itu bukan riba. Itu tolak ansur. Itu kita bagi. Yang riba ni, abang Joe kata Ustaz nak minta RM5,000 Ustaz. RM5,000. Boleh bayar RM5,500? Itu riba. Kita digalakkan bayar lebih. Tidak ada perjanjian dalam akad. Tapi Islam menggalakkan kita bayar lebih. Kalau RM5,000 bagi RM5,000, esok nak pinjam ni RM10,000. Ni, abang Joe lagi lah. Dekat lagi lah. Mesti dia lagi. Nah, ni pinjam RM5,000, RM500 bayar, RM4,500 tak bayar. Esok main tak menjauh juga. Ni menjauh, main pinjam RM5,000, ni RM5,500. Nah, banyak kan macam tu lah kalau bagi hutang. Tak payah main serik-serik dah. Tak tahu lah. Tak main, tak main. Jangan menjual ataupun membeli sesuatu kecuali dengan akad ijab dan qabul yang sah. Nampak? Ketika bertukar tangan dan dalam perjualbelian tanpa ada ijab dan qabul tidak mencukupi. Hanya diharuskan oleh setengah-setengah ulama pada benda-benda yang kecil. Nampak? Yang tiada bernilai tinggi. Macam kita isi minyak. Kita isi minyak di itu 50-100 isi kat mesin pakai kad. Aku beli ya. Ni kau kata gila cakap dengan mesin beli. Kan? Tak apalah. Tapi kalau tanah, rumah, kereta ataupun amount yang besar puluhan ribu kita kena ada akad. Kita beli. Tapi Cina pun dah beli kan. Wajar ya. Kau okey dah. Okey dah. Biar orang Melayu beli ya. Buat sardin macam pokok. Ya. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin telah menghuraikan dengan panjang lebar mengenai hukum tukar tangan dalam perjualbelian dan telah mengharuskannya. Walau bagaimanapun, jika jual beli itu dilakukan dengan ada ijab dan qabul lebih baik dan lebih selamat. Kita beli bawang, beli ikan, apa semua beli ya. Itu cukup dah. Beli ya, jual. Okeylah. Itu pun okeylah. Itu pun dah okeylah. Habis, tidak boleh berdusta ataupun bersumpah. Wallahu a'lam. Ada soalan nak tanya apa? Sila. Ya. Tabung apa? Tabung je lah. Kita ada tabung untuk ada gaji. Satu lagi tabung untuk kita butuh. Okey. Butuh pasir lah. Okey. Duit tu boleh tak kita guna untuk berjalan? Okey. Kalau kita kutip tabung spesifik untuk bumbung lah. Lepas tu kita buat untuk pembangunan. Bila pembangunan ni dia masuk bumbung lah, masuk tiang lah, masuk. Tapi spesifik bumbung lah. Macam kita tabung anak yatim. Anak yatim mana boleh bagi orang lain. Kalau kita buat untuk asnaf, boleh bagi anak yatim yang susah. Enggak? Boleh bagi orang susah. Tapi kalau tabung anak yatim, spesifik untuk anak yatim. Hang bumbung untuk bumbung ya lah. Untuk bumbung. Oh, kalau kata ni kalau lebih umur macam mana, kita boleh carry forward. Akan datang bumbung ni akan rosak juga, boleh tukar begitu. Jadi dalam apa penyataan kewangan, duit bumbung, baki dia bumbung ada 5,000 lagi. Okey, tak apa, simpan 5,000. Pada yang untuk mengaji tu sama aja lah, tak ada guna untuk lain lah. Mengaji dia bukan wakaf. Bumbung ni dia wakaf. Duit mengaji dia tidak wakaf. Ada kena faham. Yang berbentuk wakaf, buat menara, buat masjid, buat apa spesifik, itu tak boleh. Tapi duit mengaji dia bukan duit wakaf. Masjid tu hak masjid. Tak apa, masjid nak bagi berapa tak kisah aku. Kalau macam tu kutip tabung duit mengaji lebih, apa kena bagi lebih kat aku? Kalau kurang lebih kurang lah. Ustaz, untuk ngaji Quran kita ada buat ngaji Quran keluar. Spesifik ngaji Quran. Bagi Quran lah. Bagi mereka. Bagi mereka semua. Kita kutip untuk mereka. Untuk mereka. Kalau dia kuliah, dia umum.
Dia kuliah, dia umum. Sebab tu kita jangan spesifik. Jangan kita, ni Quran. Quran untuk ikut Quran, untuk ikut Quran. Yang mana baca Quran, ya tak? Orang niat untuk Quran. Orang niat untuk yatim. Orang dah niat untuk bumbung. Tapi kuliah, orang niat untuk kuliah. Kuliah tak asal apa bentuk kuliah pun. Bagi ceramah luar, kita pakai duit tu. Kuliah sini, kuliah duit tu. Tazkirah pun pakai duit tu. Tak ada masalah, umum. Apa macam di masjid, umum. Nak buat makan boleh, nak buat apa pun boleh, tak ada masalah. Tapi yang spesifik untuk menara, untuk kita buat apa ni, itu kok mana pun kita mesti buat. Sebab orang dia niat yang tu. Nah, tama-tama dah benda tu wakaf. Lagi lah tu. Wakaf. Kena ngaji buat wakaf pula. Tu. No? Lagi. Alamak, banyak. Satu kan? Satu lagi. Dia ni pasal Pulau Burung ni mana pasal? Pulau Burung pula. Pulau Burung kan? Okey. Dalam kawasan masjid ni ada Pulau Burung dengan ikan, macam mana? Belah burung, belah ikan tidak salah. Kalau kita bagi makan, kita jaga kebajikan dia. Jangan kita belah burung tak bagi makan. Jangan kita belah ikan tak bagi makan. Tak kisahlah kalau belah dalam kawasan masjid pun. Sebab apa? Kalau belah kawasan masjid, kalau kata kita mendapat persetujuan daripada AJK masjid, tak ada masalah. Boleh. Ya. Cuma kalau kita belah ikan tu tak bagi makan, ataupun kita belah ikan ni membawa pada kezaliman. Ada orang yang tak setuju, lepas tu dia pergi racun pula. Mampu kita. Dia pergi racun. Mampu kita belah buat apa pun racun. Memang dia belah soal, tapi kita belah dia racun besok. Belah dia racun pula. Jadi tengoklah yang mana masalah yang lebih baik. Kalau katakan sebab ikan tu boleh buat bergaduh kita sampai satu sama lain, tak payah belah ikan, apa manfaatnya? Bila kita belah ikan cantik, ikan tu kita belah cantik kawasan masjid. Contoh kita buat landscape masjid, kita buat apa semua, kita bagi makan, jaga kebersihan, tidak ada masalah. Sama dengan burung pun, tak ada masalah, dapat pahala. Tapi kena ada persetujuan AJK. Iyalah, benda ni bukan hak kita. Kita nak buat seorang-seorang. Masjid ni ada pentadbir dia. Kita bukan boleh buat seorang-seorang. Dia ada AJK, ada pengurusi dia. Kena minta izin pengurusi, kena minta izin AJK. Jika kita dengar kita ni rumah Allah ni rumah iya, tapi ada pentadbir dia. So bila ada pentadbir, kita kena minta izin pentadbir dia. Bukan boleh kita seronok kita nak buat. No? Tu kan. Okey, wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.